Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan semua dalam keadaan baik dan keadaan selamat, insya-Allah. Ya, hari ini kita akan belajar bidang ibadah. Okey, pendidikan Islam tahun 2, bidang ibadah. Tajuk apa yang kita nak belajar hari ini? Ya, tajuk yang pertama dalam bidang ibadah iaitulah tajuk istinja. Okey, tajuk istinja. Ustazah, apa itu istinja? Ya, ada yang tak tahu kan apa itu istinja? Ya, kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan istinja. Istinja ialah membersihkan tempat keluar najis, kubul dan dubur kita. Okey? Maksudnya tempat kita buang air kecil maupun tempat kita buang air besar, okey, kita mesti bersihkan. Okey, selepas kita buang air, kita mesti bersihkan. Okey? Menggunakan apa? Apa alat-alat untuk beristinja? Iaitulah alat-alat beristinja ada dua bahagian. Yang pertama iaitulah air mutlak. Okey, air mutlak. Yang kedua iaitulah benda kesat. Apa itu air mutlak? Air mutlak kamu dah belajar pada tahun 1. Okey, ada 7 air mutlak. Apa dia 7 air mutlak yang kamu dah belajar waktu tahun 1 tu? Okey, iaitulah air embun, air hujan, air salji, air mata air perigi, air laut dan air sungai. 7 benda tu kalau kita nak buat cuci najis tak ada masalah. Memang itu yang kita selalu gunakan. Okey, yang kita nak tengok ni benda-benda kesat. Okey, jika tak ada air, kita nak bersihkan ke tak? Ya, kita sebagai orang Islam, kita perlu bersihkan tempat keluar najis kita. Iaitulah menggunakan benda-benda kesat. Okey, apa itu benda-benda kesat? Benda-benda kesat dalam sini Ustazah beri 6 benda-benda kesat. Okey, yang pertama kertas. Kertas, yang kedua batu, tisu, daun kering, kulit kayu dan kain. Okey, contoh-contoh gambar yang Ustazah berikan tu. Okey, kalau kertas tak kiralah kertas surat khabar ataupun apa-apa benda yang kesat. Okey. Kemudian, ciri-ciri alat istinja. Apa ciri-ciri alat istinja? Okey. Yang pertama, mestilah alat kita nak beristinja itu ialah mesti benda kesat. Pertama sekali, benda tu mesti kesat, bukan benda yang licin. Bukan benda yang licin. Contoh kita ambil bola. Bola benda yang licin. Okey, kita nak buang najis. Tak boleh. Mesti menggunakan benda kesat. Yang kedua, bukan benda mulia. Apa contoh bukan benda mulia? Sebagai contoh, makanan. Sebagai contoh ya, Ustazah bagi tahu contoh. Okey, roti. Okey, roti juga benda kesat. Okey, tiba-tiba kita nak gunakan roti untuk membersihkan tempat keluar najis kita. Boleh ke? Tak boleh, sebab dia adalah benda yang dimuliakan. Makanan adalah benda yang dimuliakan. Yang ketiga, bersih dan suci. Kita nak bersihkan najis, mesti kita guna benda yang bersih. Takkan kita ambil najis untuk bersihkan najis. Tak kena. Okey. Kemudian yang terakhir, boleh menghilangkan najis. Benda yang kita nak buangkan najis, pastikan boleh menghilangkan najis. Okey. Ada syarat tak kalau kita nak beristinja? Apa syarat-syarat kalau kita nak istinja? Iaitulah mestilah najis itu tidak beralih dari tempat asal. Tidak beralih dari tempat asal. Yang kedua, najis masih belum kering.
najis yang kita nak buang tu mestilah masih belum kering lagi. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan 3 langkah beristinja. Cara-cara untuk kita membersihkan diri kita apabila terkena najis pada kubur dan dubur kita. Yang pertama Ustazah bawakan patung. Ustazah bawakan patung yang mana ada najis kat sini. Macam mana kita nak menggunakan 3 langkah istinja. Yang pertama Ustazah ambil benda kesat. Ustazah ambil kertas sebagai contoh. Langkah yang pertama, sapu kubur dan dubur dengan benda kesat. Ambil benda kesat, sapu najis kubur dan dubur yang ada pada kubur dan dubur kita. Buang. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Sapu dengan 3 kali sapuan. Dan yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Ambil kertas yang baru. Buang. Kita letak tepi kertas. Ambil lagi kertas yang baru. Tak nak kertas yang dah ada najis tadi. Kertas yang lain. Kita buat sebanyak 3 kali. Buang sampai kita yakin najis tu dah tak ada pada kubur dan dubur kita.